Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ada tisu tak untuk perpuasan ni tumpah? Dia Barakallahu. Tak ada. Okey dah, cantik dah. Boleh dah ni. Ni air tu anak ke? Tak. Syekh. Tak minum. Okey. Tahu insyaAllah. Takut tumpah. Okey, insyaAllah kita sambung semula. Iklan sikit. Iklan di awal rancangan. Kita masih lagi pada matan Syekh qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nubghidhu ahlal jawri wal khiyanah. Dan kita mencintai ahli adil dan amanah, dan kita membenci ahli kezaliman dan khianah. Kita bincangkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan jenis-jenis mahabbah dan al-mahabbah fillah, al-mahabbah fillah walillah, mahabbah ma'allah, dan juga muka surat 199. Okay. Hari ini kita masuk pada berkaitan dengan kata syarih pada kata cinta yang sempurna, 198. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah fi syarhihi lil Aqidah At-Tahawiyah, cinta yang sempurna membuatkan seseorang menepati orang yang dicintainya dalam perkara yang disuka dan dibenci, yang ditaati dan yang dimusuhi. Memang sedia maklum bahawa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang wajib mestilah membenci musuhnya. Dia mesti suka berjihad yang disukai oleh Allah dalam menentang mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita baca matan bahasa Arab. Kata Syekh, fal mahabbatu tammah mustalzamah limuwafaqatil mahbubi fi mahbubihi wa makruhihi wa wilayatihi wa adawatihi. Cinta yang sempurna itu
membawa kepada seseorang itu mencintai dan membenci apa yang dicintai dan dibenci oleh orang yang dicintainya. Ini yang kita syarahkan pada pertemuan yang lalu. Kita mencintai seseorang, kalau kecintaan itu sempurna, maka kita juga akan mencintai apa yang dicintai oleh orang tersebut. Begitu juga kita akan membenci apa yang dibenci olehnya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta apa yang Allah Subhanahu wa taala cinta, iaitu kita mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah syariatkan. Kita cinta Allah, maka kita juga membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, apa yang Allah larang. Kita mencintai Allah, kita juga redha dengan apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna. Sehingga kita mencintai apa yang Allah cinta walaupun kita sendiri tidak menginginkannya, iaitu berperang, berjihad fi sabilillah. Kenapa orang Islam berebut untuk berjihad? Sahabat Nabi SAW dalam peperangan yang berlaku pada zaman Nabi, ada sahaja di kalangan fuqara, di kalangan sahabat yang menangis tak dapat ikut perang kerana tidak memiliki apa yang cukup untuk mereka berperang. Sebahagian dari mereka tidak memiliki senjata, sebahagian yang lain tidak memiliki kenderaan sekiranya peperangan di tempat yang jauh seperti dalam peperangan Tabuk. Sebahagian daripada mereka tidak memiliki pakaian. Mereka sampai pada tahap yang pada waktu biasa mungkin keperluan hajat begini tidak terlalu zahir, tapi bila waktu peperangan semua dana diperuntukkan untuk jihad. Maka orang Islam ada di kalangan mereka tidak memiliki apa-apa. Kenapa mereka berebut-rebut untuk berperang? Di kalangan kanak-kanak, Nabi buat selection. Kalau dalam peperangan Uhud, ramai nak ikut. Nabi suruh yang tak cukup umur balik. Bila Nabi suruh balik, di kalangan kanak-kanak ni ada yang badan besar, menangis tarik baju ayah dia ataupun ayah tirinya, minta supaya Nabi benarkan, pujuk Nabi SAW, minta syafaat daripada ayah dia supaya nak ikut perang. Kenapa mereka cinta, suka berperang, sedangkan peperangan ini melibatkan kematian? Itu tandanya cinta mereka kepada Allah, cinta yang sempurna. Cinta mereka kepada Allah, cinta yang sempurna. Kalau kita cinta jihad ni satu perkara lah. Saya seramai di kalangan kita takut mati, takut jihad. Belum lagi mencintai perkara-perkara yang disifatkan sebagai kesusahan, kepayahan dalam dakwah. Waktu senang ramai kawan, waktu susah tak akan berkurang, walaupun dalam perkara kebaikan. Sebab itulah dalam bab cinta ni Allah Subhanahu wa taala sifatkan orang beriman itu dengan sifat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sebenarnya mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada Allah mengatasi segala-galanya. Okey. Ini selesai. Ini melengkapkan perbincangan yang lalu tentang al-mahabbah fillah. Al-mahabbah fillah atau kita mahabbah khasah. Kita terus masuk pada tajuk yang Syekh sambung. Syekh kata di bawah, suka dan benci adalah berdasarkan kebaikan dan kejahatan yang ada pada mereka. Ini kerana dalam diri seseorang itu ada sebab yang menjadikannya patuh dan sebab yang menjadikannya memusuhi. Ada suka dan ada benci. Ini terjemahan. Bila terjemahan ayat tak cantik, anda baca teks Arabnya.
والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. Cinta dan benci pada seseorang berdasarkan kepada sesuatu yang baik dan buruk yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala kita cinta secara mutlak kerana Allah Maha sempurna dan perintah Allah dan larangan Allah Maha sempurna. Apa sahaja berkaitan dengan Allah sempurna. Kita sebut 5 perkara bila bincang tentang Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Maha sempurna, sifat Allah Maha sempurna, nama Allah Maha sempurna, perintah dan larangan Allah Maha sempurna. Yang kelima, qada qadar Allah Maha sempurna. Semua berkaitan dengan Allah sempurna. Jadi kita cinta pada Allah, cinta yang sempurna, tidak diikuti dengan sebarang kekurangan. Cinta pada Nabi dan Rasul sempurna. Nabi itu maksum. Cinta kepada Rasul sempurna sebagai dalam hak sebagai seorang Nabi. Cinta kita pada mukmin berdasarkan kepada khisalul khair yang ada pada dia. Sebab-sebab yang menyebabkan kita cinta. Oleh kerana seorang mukmin itu tidak sempurna, jadi kita akan temukan ada sifat baik dan sifat buruk pada seseorang. Jadi macam mana kita mencintai seorang mukmin? Dia seorang beriman tetapi dia mendedahkan aurat sebagai contoh. Macam mana cinta pada dia? Kita cinta dia pada keimanan dia dan sifat baik dia. Sifat buruk dia, kita perlu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ataupun hisbah. Kita tak boleh membiarkan perkara buruk tersebut. Sama ada kita ubah dengan tangan kalau kita mampu, tak mampu kita ubah dengan kata-kata, tak mampu lagi kita doakan dia, kita ubah dengan hati. Ada orang kita nak bercakap pun tak boleh. Ada setengah orang kuasa dia dengan pengaruh dia, kedudukan dia, kalau kita cakap dianggap menghina dan sebagainya, dia boleh saman ataupun dia boleh kenakan tindakan sebagainya. Jadi kalau kita tak mampu, kita bantah dengan hati. Jadi mencintai seorang mukmin itu berdasarkan pada khisalul khair yang ada pada dia. Macam mana cara membenci? Membencinya, kita membenci kejahatannya, iaitu dengan melakukan nahi mungkar. Kalau dia ada sifat kekurangan, kejahilan, kita mengajarkan. Dalam keadaan asasnya terhadap mukmin, kita hendaklah adanya wala kepada seorang mukmin. Hubungan kita seorang mukmin bermula dan berasaskan wala sebelum adanya bara. Apa itu bermula dengan wala? Kita wala pada mukmin dan kita anggap dia dan semua kebaikan kita nampak dia, kita anggap dia baik sebelum zahir padanya sifat-sifat buruk. Seorang mukmin kita hukumkan dia berdasarkan kepada keimanan dia. Kemudian kita tidak meredai dengan keburukan-keburukan yang dilakukan sekiranya zahir di depan mata kita, ataupun secara zanniyah yang kuat bahawa dia memiliki sifat tersebut, jadi kita selamatkan diri atau berlepas diri daripada kejahatan yang ada pada dia. Berbeza dengan orang kafir. Kita asas kita, hubungan kita dengan mereka adalah al-bara'ah. Kita berlepas daripada orang kafir. Berlepas. Kerana apa? Kerana kekufuran akan mengajar manusia kepada sifat-sifat yang buruk, merupakan furuk daripada kekufuran. Khianat, dengki, tidak ikhlas dan sebagainya, itu wujud pada kekufuran. Iman itu akan melahirkan sifat-sifat mahmudah. Hubungan kita dengan kafir asalnya adalah al-bara'. Kecuali ada hajah. Jadi keperluan tersebut, kalau kita perlu perniagaan, kita berhubung baik ke perniagaan dan kena jaga adab perniagaan. Artinya jangan pula bila berniaga kita tipu orang kafir. Tidak. Kita walaupun asasnya bara', kita membenci kekufuran dan ahlinya, tapi bila kita bermuamalah dengan mereka, muamalah kita hendaklah dengan adab.
ada adab dengan zimmi, ada adab dengan harbi. Tapi kalau cerita tentang harbi zaman sekarang ni kita tak boleh bincang dengan begitu mudah, kerana al-harbi ni bila berlakunya peperangan antara Muslim dengan kafir di negara Islam. Jadi khilaf masalah tu dia panjang. Buka tajuk pun jangan buka dulu. Jangan buka boleh jadi gaduh. Sebab apa? Sebab negara banyak perbincangan yang dalam kitab tidak sesuai dengan yang ada di waqi', perlu pada perbincangan khas. Jadi cara muamalah kita dengan orang kafir, ketika kita ada perjanjian, laksanakan perjanjian walaupun dia kafir. Cara yang baik. Janji, kalau janji kita tunaikan, ada perjanjian kita laksanakan. Sebab itulah dalam Hudaibiyah Nabi buat perjanjian dengan orang kafir. Nabi buat perjanjian dengan orang kafir, iaitu berbaik dalam istilah ni, berdamai. Adakah bererti sini hilang bara'ah? Tidak. Ada hajat. Kalau kita ada hajat dengan orang kafir, kita boleh berhubung dengan mereka dengan kadar hajat dan berserta dengan adab-adabnya. Syaratnya hajat itu yang dibenarkan oleh syarak. Ataupun orang kafir tersebut mempunyai hubungan secara langsung dengan kita yang melibatkan cinta yang mushtarak. Kita dah bincangkan sebelum ni, ada cinta yang mahabbah al-mushtarakah, cinta yang dibenarkan, cinta dalam urusan dunia. Orang kafir, ada seorang tukang kayu non-Muslim, hasil pertukangannya cantik, baik, elok, maka kita suka dengan hasilnya, kita puji dia pada hasil kerja tangannya. Itu mahabbah mushtarakah. Dalam agama memang dibenarkan sejak daripada awal. Sebab itulah dengan hajat. Tetapi bab keimanan, asas daripada cinta kita dalam bab keimanan adalah al-bara' atau al-bara'ah. Al-wala' terhadap orang mukmin dan al-bara' kepada orang kafir. Orang mukmin asalnya al-wala', kecuali timbul padanya perkara-perkara yang menyebabkan al-bara' ataupun al-adawah. Okey, sebab tu kata Syekh, kadang-kadang pada seorang itu terkumpul padanya sifat baik dan sifat yang buruk. Kita cintai kebaikan dan kita membenci keburukan. Macam mana cara benci? Mengikut hukum syarak. Ada perkara yang kita boleh cegah, kita cegah. Ada perkara yang kita boleh tegur, kita tegur. Ada perkara yang kita boleh, kita tak mampu cegah dengan tangan dan tak tegur dengan mulut, kita doakan. Ataupun kita membantah dengan hati, iaitu pada tempoh tertentu. Bukan selamanya, selagi kita tak mampu. Kalau kita mampu, dia akan wajib untuk sampai masa mampu untuk tegur. Orang ni tak boleh tegur langsung. Tapi bila dah rapat, dia minta nasihat, dia mula dengar, masa tu kita wajib untuk menasihati. Sampai pada masa kita berkuasa, kita mampu untuk cegah dengan tangan, kita baru cegah dengan tangan. Dalam bab akidah, kalau kita temukan seseorang mukmin berakidah dengan akidah yang menyeleweng, kita wajib mencegah penyelewengan tersebut dan mengajarkan dia akidah yang hak. Jadi bila kita jumpa orang buat bid'ah, ahli bid'ah, sama ada dalam bab amalan ataupun dalam bab akidah, tujuan kita adalah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang berasal daripada al-wala terhadap seorang mukmin dan bara' terhadap kesilapan dia. Sehingga ketika kita mencegah, kita tidak menghilangkan sifat asal keislaman dia. Kita tidak seperti seorang khawarij, seorang yang khariji, cinta dia di sana, dia tidak ada, bagi khariji tidak terkumpul wilayah dan adawah pada satu seorang. Orang tu sama ada kamu cinta atau benci, Islam atau kafir. Ni fikrah khariji, seorang khawarij. Khawarij dia pandang pada satu benda, dia kata mahabbah, dia tak ada, seorang tu sama ada kita perlu wala atau kita perlu bara'. Dia tak ada yang
tak boleh kumpul pada seseorang itu al-wala dan juga al-bara. Kita jelas, seorang mukmin yang baik, yang sempurna, tak ada apa-apa, kita wala pada sepenuhnya. Seorang yang kafir kita sepenuhnya, tak ada syak. Tapi bila terkumpulnya kebaikan dan keburukan pada seorang mukmin, kita perlu ada wala pada satu pada perkara yang benar, bara pada perkara yang salah. Kadang-kadang ia melibatkan maksiat, kadang-kadang ia melibatkan mungkar. Kadang-kadang melibatkan maksiat, kadang-kadang melibatkan mungkar. Maksiat ialah satu perkara yang dibuat yang dia berdosa dengannya. Mungkar ialah satu perkara yang mungkar pada syarak. Kadang-kadang dia tak berdosa. Contohnya apa? Maksiat, seorang lelaki atau seorang wanita buka aurat, mendedahkan auratnya di khalayak. Mungkar ke maksiat? Mungkar dan maksiat. Seorang wanita mendedahkan aurat, ternyata dia seorang yang tidak siuman, gila. Pada diri dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Tapi perbuatan itu perbuatan mungkar yang perlu kita cegah. Jadi sama ada perkara mungkar atau perkara maksiat, itu perkara yang patut kita tolak dan kita benci. Asasnya iman. Asasnya iman. Khawarij, dia tidak ada tengah-tengah. Begitu juga Murji'ah, dia tak ada. Murji'ah, Khawarij mengambil pendirian siapa saja buat dosa besar, dia terkeluar daripada Islam. Murji'ah mengambil pendirian siapa saja dah masuk Islam, dia takkan keluar daripada Islam. Apa kesannya? Yang mengambil pendirian dia masuk Islam, dia tak akan keluar. Golongan Murji'ah, dia akan menghukumkan seorang yang telah murtad kafir sebagai seorang mukmin yang sempurna. Manakala orang Khawarij, dia akan mengkafirkan seorang yang masih lagi tidak membatalkan kalimah la ilaha illallah walaupun dia ada keburukan padanya. Ini yang membezakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan Murji'ah dan Khawarij. Asalnya kat mana? Asalnya pada tempat mereka menyatakan bahawa cinta dan benci tidak boleh bertemu, tak boleh berkumpul pada seseorang. Khawarij mengambil pendirian kalau adanya kejahatan berlaku pada seorang, dia mengambil pendirian untuk membenci sepenuhnya, manakala Murji'ah mengambil pendirian untuk mencintai sepenuhnya. Seorang mukmin seperti mana yang kita terangkan tadi. Okey, kata Syekh, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa dia teragak-agak. Ya Allah, ni cerita tentang Allah. Ataupun taraddud. Teragak-agak adalah pertentangan antara dua kemahuan. Kita baca Arabnya senang, insya-Allah. Oh, ada bahagian atas yang kita belum bincangkan. Ini kerana dalam diri seseorang itu ada sebab yang menjadikannya patut. Okay, dah. Kadang-kadang dia suka dan kadang-kadang dia benci. Apa yang biasa itu, itulah yang menang. Begitu jugalah hukum seseorang hamba di sisi Allah SWT. Okey, tinggalkan yang atas. Yang atas kita dah fahamkan maknanya dari segi teks. Terus masuk pada yang tengah. Ini masalah pada penterjemahan. Begitu jugalah hukum seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi cerita cinta sama mukmin. Sekarang Allah, kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala suka sesuatu dari satu segi dan benci dari segi yang lain, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Itu hadis kursi. Hadis kursi. Ini satu lagi. Sepatutnya kalau hadis begini dia letakkan teks bahasa Arab. Kita selalu sebut benda ni, tapi kita mengharapkan ada cetakan kedua. Tapi qadarullah, buku ini tidak lagi dicetak. Bila tak dicetak, kita komen macam mana sekalipun tak dapat cetak, kecuali syarikat lain lah akan cetak semula.
Jadi banyak ada terjemahan-terjemahan daripada awal kita baca, banyak terjemahan yang silap, perenggan yang salah, teks yang tertinggal, dan juga hadis yang tak disertakan matannya, sedangkan matan itu sangat penting untuk di-highlightkan dalam mana-mana nas. Macam mana pun kita lengkapkan dengan kita bawakan teks bahasa Arab. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, Allah kata, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah wa la budda lahu minhu. Allah kata, tidak ada sesuatu perkara, kita baca di terjemahan bawah, aku tidak teragak-agak dalam tindakan yang hendak aku lakukan sama seperti aku teragak-agak mencabut nyawa hamba-Ku yang beriman. Dia bencikan mati dan aku pula tidak suka menyakitinya. Tetapi mati itu suatu perkara yang mesti dilaluinya. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu. Aku tidak teragak-agak pada sesuatu yang kulakukan taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min, sebagaimana teragak-agaknya aku ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Apa arti teragak-agak? Sifat taraddud boleh tak disebahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tak? Berkaitan dengan sifat Allah. Ini bincang sifat saja. Perbincangan berkaitan dengan sifat, kita pernah bincang dulu ada 5 jenis, betul? 5 jenis sifat. Satu sifat yang sempurna secara mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sifat yang sempurna. Sifat sama', basar, kalam, sifat yad, sifat ain dan sebagainya. Ini sifat sempurna secara mutlak. Allah wajib bersifat dengannya. Sifat yang kedua, sifat yang kurang secara mutlak. Sifat mati, lemah, sifat penat, letih, lelah, dan sebagainya. Ini sifat yang pada mana buruk secara mutlak. Apa itu sempurna secara mutlak? Manusia, ada pada manusia sempurna, ada pada Allah sempurna, dan Allah Maha sempurna. Apa arti buruk secara mutlak? Ada pada manusia pun kurang, ada pada Allah Maha suci Allah daripada kekurangan tersebut, dan Allah Maha sempurna daripada sebarang sifat kekurangan. Yang ketiga, sifat yang baik pada satu segi, dan pada segi yang lain ianya tidak baik. Contoh sifat al-makar, sifat tipu daya. Sifat al-makar sempurna. Buruknya makar, tipu daya, menipu, buat tipu daya, ini satu sifat buruk. Tetapi sempurna bila Allah kata wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Betul ayat? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, mereka menipu, mereka cuba menipu, buat tipu daya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat tipu daya terhadap dia. Dia sempurna. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Dia cuba buat taktik, buat khidak dan penipuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tipu dia dengan perbuatan dia. Macam kita sebut apa, scam orang. Scam ni sifat baik ke tak baik? Tak baik. Kalau orang datang scam kita, kita scam balik scammer. Dia call kita nak scam kita, orang tu scam dia balik, dia yang kena. Itu sifat sempurna. Orang yang scammer, dia bukan nak scammer, tapi dia tahu scammer ni jahat, nak tipu, nak buat scam, jadi dia scam bagi dia kena balik. Itu sifat sempurna, itu sifat bijaksana. Namanya sifat muqabalah. Jadi kalau ayat-ayat begini, kita perlu riwayatkan dengan sempurna. Macam mana yang warid dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita baca sifat makar, kata Allah tu sifat makar. Kita sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul
makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Betul lah ada wa yamkuruna surah Al-Anfal. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar dan Allah SWT melakukan makar ke atas mereka. Itu budaya pada mereka. Mereka Allahu yastahzi awal surah Baqarah senang. Jangan salah. Okey, mereka kata qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia pergi jumpa orang munafik ni, bila dia pergi jumpa pada orang kafir, dia kata kami bersama kamu sebenarnya. Kami duduk dengan beriman semata-mata kami mempermain-mainkan mereka. Allah kata Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu taala memperolok-olokkan mereka. Jadi sifat istihza, sifat yang kurang. Tetapi mengembalikan istihza seseorang kepada dirinya ada sifat yang sempurna. Ya Allah, ini namanya sifat muqabalah, atau sifat sempurna pada satu wajah, kurang pada satu wajah. Jadi hadis-hadis yang menceritakan sifat-sifat begini kita perlu riwayatkan secara sempurna. Begitu juga ayat-ayat Quran yang menceritakan sifat begini perlu dibacakan tesnya secara sempurna. Sama juga masuk dalam bab ini adalah sifat taraddud. Sifat taraddud perlu dibaca hingga akhir hadis. Apa arti taraddud? Allah terangkan. Taraddud yang taraddud atau teragak-agak yang merupakan sifat kekurangan adalah taraddud kerana kejahilan terhadap suatu akibat. Orang tu jahil. Dia tak tahu nak masuk melabur ke syarikat, nak melabur tak melabur. Dia tak tahu akibatnya. Orang main saham, nak beli tak beli kaunter ni. Contoh, beli tak beli, beli tak beli. Taraddud. Nak masukkan anak kat sekolah tertentu. Kan? Nak masukkan ke tak masuk? Kan? Adanya sifat taraddud. Kerana kita tidak mengetahui akibat di sebaliknya. Kerana kejahilan. Ini sifat taraddud yang kurang. Sifat taraddud Allah Subhanahu Wa Taala bukan taraddud daripada kejahilan seperti sifat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala taraddud kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengisbatkan sifat cintanya terhadap hambanya dan apa yang dikehendaki oleh hambanya. Pada masa sama Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Hamba Allah, seorang mukmin tak suka mati. Tak ada orang mukmin kata, oh kalau dia orang kafir ni takut mati, orang Islam suka mati. Tak. Orang Islam tak suka mati. Orang Islam pun tak suka mati. Orang Islam mendahulukan Allah ya. Mereka cintakan mati syahid kerana inginkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kematian itu sesuatu yang tak disukai oleh seorang pun. Tak ada siapa yang suka. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi berkaitan dengan hadis pada awal hadis cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apa yang hamba tu suka. Allah akan bagi apa yang dia nak, apa yang dia buat, dialah apa yang dia dengar, apa dia lihat. Allah dia yang dia buat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bila Allah isbatkan bahawa Allah akan buat apa yang hamba suka, tapi pada masa sama Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa Allah akan buat apa yang Allah nak, di situ adanya taraddud. Artinya Allah mencintai apa yang hambanya suka. Pada masa sama Allah Subhanahu Wa Taala buat apa yang dia kehendaki. Bertembungnya dua kehendak. Allah Subhanahu Wa Taala namanya taraddud. Taraddud. Keinginan hamba untuk kekal di dunia, keinginan Allah dah tetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan mati. Allah laksanakan apa yang dia kehendaki. Ketika itu namanya taraddud, adanya dua perkara. Bukan Allah jahil, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengisbatkan Allah mencintai hambanya dan Allah akan buat apa yang hamba tu nak kerana dia waliullah. Pada masa sama Allah buat apa dia nak. Di situnya bertembungnya dua kehendak, dua cinta dan juga sifat hambanya membenci satu perkara tapi Allah buat dengan kehendaknya, maka dinamakan di situ sebagai taraddud. Taraddud bukan bererti taraddud kerana tidak mengetahui akibat atau jahil terhadap suatu
keputusan atau akibat, atau dipanggil juga sebagai ulama kata taraddud taraddud fi fi'lil aslah, yang baik dan yang terbaik. Muwafaqah, apa yang hamba nak itu benda yang baik. Manusia nak umur panjang, dia orang baik, satu perkara yang baik. Tapi aslah yang lebih sempurna, lebih baik adalah Allah buat yang Allah nak. Allah tahu manusia ni lebih baik kalau dia mati. Kalau dia seorang mukmin dimatikan oleh Allah, dia akan hilang segala kepayahan dia dalam taklif dunia ini, dan dia menerima pahala yang besar si Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu dia tak suka untuk mati, tapi Allah tahu, Allah sayang pada dia, Allah nak bagi balasan dia syurga, Allah nak bagi pada dia nikmat di kubur dan seterusnya. Allah tahu, Allah nak muliakan dia, Allah matikan dia untuk buat yang lebih baik untuk dirinya. Di situ isbat bila adanya hamba tu tak suka dan Allah tak suka buat benda yang dia tak suka pada asalnya, ada situ namanya taraddud. Taraddud bukan kerana jahil, tapi taraddud dengan ilmu, taraddud dengan sifat rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah buat yang lebih baik, lebih sempurna. Inilah makna taraddud. Jadi macam mana taraddud ni sifat Allah ke tak sifat Allah? Taraddud, nak baca bincang sebab taraddud, kena baca hadis secara full. Kena baca hadis secara full. Jadi di sifat Allah ke bukan? Tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu sifat taraddud secara mutlak, tetapi perlu disifatkan sebagaimana ianya warid dalam nas. Macam mana dalam hadis. Sifat Allah ada yang sempurna secara mutlak. Kita tahu Allah Maha mengetahui. Tak payah bawa ayat Quran pun selesai. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Mutlak. Kita sebut mutlak. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat-sifat yang sifat lemah. Allah Subhanahu mustahil bagi Allah sifat tidur dan sebagainya. Ini sifat yang ternafi secara mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sifat lemah, kita sifat lemah, sifat jahil sebagainya, yang kita ahli sunnah tidak akan menyebutkan secara detail. Kita hanya sebut secara umum. Okey. Yang ketiga, sifat sempurna secara pada satu sisi, tidak sempurna pada sisi yang lain. Sempurna bila disifatkan Allah dengan bagaimana ianya warid dalam Al-Quran dan Sunnah. Sifat-sifat begini jadi kemusykilan pada golongan ahli bid'ah di kalangan ahli kalam. Kerana ahli kalam mereka mengisbatkan sifat tidak menggunakan nas. Jadi bagi mereka cara mereka fikir kaku di sana. Jadi kata Allah taraddud sifat Allah ke bukan? Allah tu menipu daya, sifat Allah ke bukan? Dia nakkan secara mutlak. Tak, kita kata kita semua sifat sabit dengan nas. Sifat dengan nas, cuma ada yang sempurna secara mutlak, ada yang sempurna seperti mana yang terdapat dalam nas. Ketika itu kita perlu sebutkan dengan lafaz ataupun dengan uslub bagaimana nas itu datang. Sebagaimana nas itu datang. Keadaan sifat yang ketiga yang kita bincangkan dalam bab asma' wa sifat, adalah sifat yang sempurna pada Allah dan kurang pada makhluk. Pada Allah, bagi Allah sempurna, bagi makhluk kurang. Itu sifat apa? Sifat takabbur sebagai contoh. Sifat takabbur. Takabbur sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala-galanya. Dan takabbur adalah sifat sempurna bagi Allah. Sifat takabbur bagi hamba sifat yang hina. Kerana apa yang hamba miliki hakikatnya hanyalah apa yang Allah beri, dan Allah perintahkan dia supaya tawadhu'. Di takabbur seorang hamba, dia lupa bahawa nikmat itu milik Allah, dan yang kedua dia lawan perintah Allah agar dia tawadhu'. Jadi sifat itu sifat yang hina pada hamba, sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara fitrahnya orang yang memiliki, dia ada sifat takabur lebih daripada orang yang tidak memiliki. Orang kaya, dalam sifat cerita tentang kekayaan, dia akan ada something yang dia nak banggakan dengannya. Betul tak? Kekayaan dia. Orang yang berkuasa ada sesuatu dia bangga dengan dia. Bangga dengan sifat tersebut. Sifat perkara ini wujud. Tetapi sifat kibir itu yang pada pandangan zahir, kalau tak tengok pada syariat, dia ada berhak dengannya, tapi di sisi Allah
Sebab takabbur, seorang hamba yang takabbur adalah hina. Kerana Allah SWT perintahkan agar dia mensyukuri nikmat Allah dan bertawaduk dengan manusia. Jadi sebab takabbur sempurna bagi Allah, kurang bagi makhluk manusia. Yang kelima, sifat sempurna pada makhluk tapi kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat memiliki anak. Allah kata lam yalid wa lam yulad. Itu bagi Allah. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tapi bagi manusia, anak yang tak ada ayah ni anak yatim. Ketika dia lemah, dia perlukan seorang ayah untuk jaga dia. Jadi ada ayah ni satu kesempurnaan bagi manusia pada kadarnya. Begitu juga orang yang dah dewasa, ada anak, ada satu kesempurnaan yang meneruskan legasi dia, meneruskan perniagaan dia, meneruskan pelbagai ajaran dia. Kalau nak sampai ajaran, ada orang yang ada silat, dia nak wariskan pada anak dia sendiri, silat, ada nak wariskan macam-macam lah. Jadi ada anak sifat sempurna bagi makhluk tapi kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mensyarahkan 5 bentuk sifat ni, kita kena tahu macam mana cara nak syarahkan. Kenapa sempurna bagi Allah? Itu yang kita bincang. Sempurna bagi Allah kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan. Manusia perlukan anak sebab dia akan mati. Banyak benda dia nak buat tak sempat, anak dia boleh sambung. Dia ada hutang yang perlu bayar, anak dia kena sambung, bereskan. Dia ada syarikat yang tinggalkan, anak dia kena sambung. Dia ada kuasa, anak dia kena wariskan tahta dia, dan macam-macam dia perlukan pada anak. Begitu juga seorang anak perlukan pada ayah. Dia nak kaya secara spontan susah. Dia mesti seorang ayah yang mewariskan sedikit bagi modal dia, paling kurang bagi modal, paling kurang jaga dia dari kecil sampai besar, paling kurang ada orang tua-tua, orang atas, orang yang jaga dia sehingga dah dia membesar. Baby, kanak-kanak tak ada siapa yang boleh hidup kecuali ada penjaganya. Dia perlu pada penjaganya. Manusia berhajat. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Maka keperluan kepada suatu perkara yang lengkap kerana keperluan ternafi pada Allah. Allah Subhanahu wa taala buat sesuatu dengan mesti ada sebab, tapi Allah tak memerlukan pada sebab tersebut. Berbeza dengan hamba. Hamba buat sesuatu, mencipta sesuatu atau inginkan sesuatu bersebab dan dia bergantung pada sebab tersebut. Sebab itulah Al-Asy'ariyah menafikan al-illah ghaiyah daripada Allah Subhanahu wa taala kerana logik ini. Asy'ariyah kata Allah Subhanahu wa taala tak boleh disifatkan dengan suatu kerana, atau tak boleh perbuatan Allah tak dikeranakan oleh suatu kerana. Kita hafallah kat sekolah-sekolah, di pondok-pondok, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan sesuatu tidak dikeranakan oleh suatu kerana, yang dinamakan sebagai al-illah al-ghaiyah. Kenapa? Kerana kias terhadap perbuatan makhluk. Makhluk ni cipta, buat sesuatu. Dibuat sesuatu kerana hajat, betul tak? Dibuat sesuatu ada sebab. Soalan saya, kenapa ada cawan dekat sini? Siapa ciptakan cawan? Tukang buat cawan. Sebab apa dia buat? Ada demand. Betul? Ada sebab. Ada kekurangan. Sebab tu merupakan kekurangan yang diperlukan oleh tuan dia. Kita nak minum air pakai tangan susah, jadi kita perlukan cawan. Kita nak potong daging pakai tangan susah, kita perlukan pisau. Carilah Abu Faqih. Kita cari pisau. Kita nak hafal semua fakta susah, kita lupa. Maka kita perlu pada buku, perlu pada hafalan. Sebab tu Rasulullah, Allah berikan Rasulullah tu maksum. Allah tu ummi, Rasulullah tu ummi. Saya penat sikit, jadi kita tukar istilah kadang. Ummi, kenapa ummi? Sebab Nabi tak perlukan kepada tak perlu pada tulisan. Allah kata sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan pada kamu Al-Quran dan kamu tak akan lupa. Kita ni kalau tak ada kitab kat depan, habis kita. Kita perlu kena belajar Iqra, kena belajar membaca, sebab kita nak hafal Quran, nak baca Quran. Kita akan lupa. Nabi tak perlu pada sebab lupa. Sifat ummi pada Nabi sifat kesempurnaan. Betul tak? Semua orang yang cinta Rasulullah bersifat ummi, iaitu Nabi tidak membaca dan tidak menulis, adalah sifat kesempurnaan bagi Nabi SAW. Bukan kita membaca sebab kita nak akan ilmu, nak dapat ilmu. Allah SWT jadikan Nabi adalah pusat ilmu. Ilmu Nabi lah kita warisi.
Segala-galanya ilmu berkaitan agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dan menulis, kita buat buku sebab kita lupa. Nabi tak lupa. Semua ilmu mesti melalui Nabi. Ilmu Nabi datang, tugas Nabi adalah untuk ajarkan agama, bukan ajarkan dunia. Jadi Nabi tak bertanggungjawab tentang engineering ke apa semua sekali. Itu bukan tugas Nabi. Nabi tahu tugas Nabi untuk menyampaikan agama. Semua ilmu agama ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah gudang ilmu. Allah berikan semua ilmu agama melalui Nabi. Dan Nabi tak lupa. Nabi baca Quran, Nabi tak lupa. Nabi sampaikan agama, Nabi tak salah, Nabi maksum. Tak ada cerita macam saya baca silap tadi, baca nanti buka. Kita tak maksum. Nabi tidak begitu. Nabi Quran, tidak ada seorang pun ulama kata Nabi salah baca ayat kat situ. Artinya Nabi salah sampaikan ajaran. Apa Nabi itu silap hari itu? Tak. Kalau ada dulu dengan kemudian lain, nasih dan mansukh. Memang Allah perintahkan dulu macam tu, sekarang begini. Tak ada siapa kata dulu Nabi lupa. Tak ada. Ternafi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu maksum, sifat sempurna bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tak perlukan kepada baca. Mengatakan habis masa perjanjian macam mana? Nabi Allah jadikan ada sahabat yang menuliskan, Nabi arahkan. Tak ada siapa yang boleh menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kemuliaan, Allah nak jadikan Nabi adalah guru kepada seluruh makhluk. Tak ada siapa boleh mendakwa dia pernah menjadi guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat hal banyak kan, belagak depan, datang cikgu kata lah, budak tu dari dulu lagi buat hal kat sekolah. Down sikit kita, betul. Baru rasa nak gas sikit kan. Cikgu cakap, budak ni bebal dulu ni. Wah, ya Allah, nak kena rotan, cerita macam-macam. Jadi adalah orang yang lebih atas daripada kita, yang pernah jadi guru kita, yang pernah jadi ketua kita. Nabi tak belajar ilmu ni daripada satu huruf pun daripada manusia. Ilmu Nabi semuanya daripada Allah. Allah nak jadikan guru Nabi hanya melalui Jibril. Allamahu syadidul quwa. Dan macam-macam lah kita bincangkan. Lebih pada 20 perkara yang disifatkan bahawa ummi Nabi itu sifat sempurna. Ana pernah, tak tahu ada rakaman ke tidak. Tajuk ni nak selalu bawa sebab apa? Sebab ada orang, ulama-ulama daripada India menafikan sifat ummi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ummi ni sifat kurang. Takkan Nabi itu tak baca, sedangkan Nabi seorang yang sangat bijak. Silap, dia salah faham. Kebijaksanaan itu kita melihat kepada siapa yang ada pada dia, sesuai. Untuk Nabi SAW yang sempurna. Selain daripada hikmahnya bila Nabi SAW tidak membaca dan menulis, orang tak boleh tuduh Nabi bawa ajaran ataupun meniru ajaran ahli kitab dan sebagainya. Itu perbincangan detail. Tapi ini semua berkaitan dengan sifat ummi. Ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu sifat-sifat untuk Allah semuanya sempurna. Walaupun kadang-kadang kalau ditengok pada makhluk, nampak macam itu tidak sempurna. Macam sifat takabur, kita rasa macam tak sempurna. Tapi bagi Allah maha sempurna. Semua yang berkaitan Allah adalah sempurna. Okey, jadi sifat taradud, balik semua daripada sifat taradud. Sifat taradud ini perlu disifatkan sebagaimana hadis itu sebutkan sifat tersebut. Jadi kita baca hadis, Allah, apa maksud taraddud? Taraddud artinya Allah Subhanahu Wa Taala tak suka apa yang hamba yang tak suka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mendahulukan kebaikan untuk hamba itu lebih pada apa yang dia suka. Dia suka hidup, tapi Allah tahu dia mati lebih baik. Sebab itulah doa kita, bila kita doa, seorang tu bila sakit, mak kita sakit, ayah kita sakit, keluarga kita sakit, kita solat, kita doa, kita sedekah, kita buat macam-macam, meninggal juga, syukur pada Allah SWT. Pasti kalau dia meninggal dalam keadaan dia baik, dalam keadaan beriman, itulah lebih baik, kerana Allah SWT akan buat apa yang lebih sempurna, lebih baik untuk hambanya. Fokus kita pada apa? Pada beriman dengan Allah. Buat betul-betul. Allah matikan ahli keluarga kita, Allah matikan kita bukan kerana Allah benci, tapi kerana Allah tahu ada perkara yang lebih aslah, yang lebih baik untuk kita. Hidup lama-lama pun penat juga, makin tua makin sakit, makin susah di segi, makin menyusahkan ahli keluarga dan orang lain dan sebagainya. Allah tahu yang mana yang lebih sempurna dan baik untuk kita. Allah akan hidupkan kita dengan cara yang mulia, Allah matikan kita dengan yang mulia sekiranya kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Kata Syekh, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa dia tidak agak-agak. Teragak-agak adalah pertentangan antara dua kemahuan, iaitu kemahuan Allah dan kemahuan hamba. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada apa yang disukai oleh hambanya yang beriman dan benci apa yang dibenci olehnya. Hambanya yang beriman tidak suka mati, maka dia pun tidak sukakan sebagaimana firman-Nya. Allah pun tak suka kerana hamba tak suka, tapi Allah lebih memilih buat apa yang dia tahu yang lebih sempurna, lebih baik. Okey, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hujung hadis tu, wa ana akrahu masa'atah, dan aku tidak suka menyakitinya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kematian sedang dia berhendakkan hamba-Nya itu hidup. Sedang dia hendakkan hamba, bukan, ini salah terjemah ni. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kematian sedangkan hamba-Nya ingin terus hidup. Itu dia tu tukar pada dia kecil pada dia besar. Sedang dia hendak terus hidup, maka ini dinamakan teragak-agak. Teragak-agak ataupun taraddud dalam makna hadis ini. Sesungguhnya Allah SWT menjelaskan bahawa mati itu sudah mesti berlaku kerana ia akan menghasilkan sesuatu yang lebih disukainya, iaitu Allah ingin membalas hambanya. Kalau lulus, tujuan Allah kat dunia ni, Allah datangkan kita untuk apa? Untuk uji, betul? Allah waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dah putuskan dia ni hamba Allah yang beriman, dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah kata dah lulus. Mana tahu lulus? Bila masa mati, malaikat akan turun beritahu. Akan diperlihatkan tempatnya di syurga dan tempatnya di neraka. Masa dia meninggal. Ini kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi ayat ni turun pada siapa? Ulama kata turun, ayat ni cerita tentang keadaan seorang mukmin ketika matinya, ketika di kubur dan ketika di mahsyar, ketika huru-hara. Waktu kita mati kita takut. Takut kat mana? Semua orang mati akan merasa sakarat. Bila rasa sakarat, rasa sakit ni, semua orang sakit, termasuk Nabi SAW sakit. Tengah sakit, malaikat turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut apa yang di depan, wa la tahzanu, jangan sedih apa yang kamu tinggalkan. Kita bila mati ni, katakanlah sekarang kita mati, apa kita takut? Banyak benda kerja tak selesai. Kita ada isteri, ada anak-anak, ada perniagaan, banyak benda kita rasa tak settle lagi. Apa yang kita tinggalkan? Di depan tak tahu. Kematian. Kita nampak depan ada sekarang pun dah sakit, depannya belum tentu ke syurga, risau. Bagi orang beriman ketika itu, malaikat turun. Malaikat turun, iaitu malaikat yang pernah bersama kita ketika kita melakukan kebaikan. Rasul kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami yang berkawan dengan kamu, yang duduk dengan kamu ketika hidup kat dunia. Malaikat-malaikat yang malaikat rahmat turun, beritahu. Waktu kita sakarat, waktu masuk kubur. Pindah masuk kubur, satu alam yang lain, kita pun takut ketika itu. Dan ketika mahsyar, ketika dibangkitkan daripada kubur, kita rasa takut di alam yang baru, tempat yang baru. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tiba-tiba bangun, ada tempat yang kita tak pernah kenal, rumah orang pun kita terkejut tak? Ni bangun-bangun, tak tahu rumah siapa ni. Ana pernah sekali bangun, tak tahu kat mana. Mula macam okey lagi. Bila bangun tiba-tiba, betul-betul tak kenal tempat tu. Macam mana boleh masuk sini? Dah mula risau, takut kiri kanan. Rupanya kat hotel. Kat hotel kan tidur terbalik lagi. Menghadap dinding. Menghadap ni sungai dia nampak terkejut. Ni kat mana sebenarnya dia? Mula nak cari kiblat ni kat mana. Kadang-kadang kita tengah awal-awal tu kita rasa bingung. Itu tak ada huru-hara kat hotel. Kita dah rasa takut. Tak rasa keadaan tu kita rasa terkejut. Macam mana dengan huru-hara di hari akhirat. Masa kita keluar ke alam ni bukan keluarkan tenang lahir, tak.
iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mana Allah bila kita cipta kat mana? Bila dalam akhirat. Kita dengan benih kita ada dalam tanah akhirat. Bila datang hujan akhirat, sebelum kehidupan sangkakala yang kedua, badan kita tumbuh. Tumbuh seperti mana amalan kita masa hidup. Dan ketika itu ada yang besar, macam-macam lah cerita dalam mahsyar. Bila tiap sangkakala berlakulah gegaran yang kuat di bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi bergegar dengan kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Di bumi dia keluarkan isi kandungan dia. Sampai kita tanya kenapa berlaku begini ni. Sampailah pada hujung cerita ayat yang ni. Semua orang terkejut. Waktu tu keluar. Tak tahu apa yang berlaku. Wa qala al-insanu ma laha. Bumi macam mana? Apa sahaja ni? Bumi masa tu tiba-tiba bumi bercakap. Tanya bumi, bumi jawab. Bi anna rabbaka au halaha. Bahawa Allah yang suruh. Sampailah hujung ayat cerita tentang keadaan bagaimana kita dikeluarkan. Bukan waktu tenang. Waktunya genting. Sebab itulah waktu tu perlu pada malaikat turun untuk berikan ketenangan kepada orang beriman. Gempa bumi kita tengok kat Morocco. Anda tengok kat Morocco ni dahsyat, lebih dahsyat pada Turki. Kalau tengok video yang dirakamkan, jelas depan mata. Macam itulah huru-hara manusia kata gempa bumi di dunia, macam mana gempa di hari akhirat. Sampai sini saja. Kita sambung matan baru insya-Allah akan datang. Kita akan masuk pada matan Allahu a'lamu bimashtabaha alaina ilmuhu. Ini cantik. Minggu depan ni perbincangan yang menarik berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui ilmu-ilmu yang menjadi suatu perkara yang tidak jelas bagi manusia. Banyak perkara yang tak jelas yang kita tak tahu, kita kena kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan kita bincangkan insya-Allah. Saya tak buka soalan lah. Insya-Allah sampai sini saja. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.